أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Al-Farid Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gamal Iman dalam kuliah 2 hari ini, sambungan tadabbur surah Ali Imran. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya kasihi Sahabat Takbiran Gamal Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para syariqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita, maratan daripada subuh tadi hingga ke saat ini, duduk dalam halakat ilmu Allah, tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Farid Ustaz. Falyatafaddal mashkuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita nak tengok apa dia? Ayat keempat. Sambungan ayat keempat. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzul intiqam. Sungguh orang-orang yang kufur ingkar dengan ayat-ayat keterangan Allah, bagi mereka azab seksa yang berat. Bagi mereka azab seksa yang berat, dan Allah berkuasa, wallahu azizun, Allah berkuasa, dzuntiqam, dia berhak balas dengan azab. Wallahu azizun dzuntiqam, Allah berkuasa dan dia berhak balas. Ayat ini, walaupun kita lihat macam, ada azab, ada zuntiqam, ada aziz, ayat yang keras, tapi dia sebenarnya terkandung rahmat dari Allah. Terkandung rahmat dan kasih sayang dari Allah. Cuba kita tengok. Sungguh orang-orang kafir. Sebelum ini ada tak disebut tentang orang kafir? Kan? Ada tak? Tak ada. Hanya disebut tentang kami turunkan kitab itu beransur-ansur dan dia kitab yang betul. Kemudian kitab Quran itu membenarkan kitab Taurat dan Injil. Dan kitab Taurat dan Injil itu tujuannya untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Dan juga kami turunkan bersamanya mukjizat Furqan. So orang-orang yang kufur, maksud kufur ni apa? Dia tak nak terima. Kufur ni apa? Dia tak nak terima. Kufur ni digambarkan macam ni. Petani yang mengkambus biji benih. Kalau kita nak tanam pokok, kita korek, letak biji benih, kita tutup. Perbuatan tutup itu kafarah. Perbuatan menutup tu kafarah. So, kafaru maksudnya, dia nampak dah ayat tu. Dia nampak dah bukti
tapi dia tak terima. Dia tak terima. Contohnya macam mana? Apa contoh yang menarik? Katalah suami kantoi pergi mancing. Dah janji dah tak nak pergi mancing, tak nak pergi mancing. Lepas tu satu hari, dia balik lambat. Isteri dia tanya, abang pergi mana? Pergi mancing? Tak yang, abang pergi masjid. Abang pergi mana? Balik lambat ni. Abang pergi mancing. Tak yang, abang pergi masjid. Abang pergi masjid. Tak percaya, tunjuk bukti. Tunjuk bukti. Pergi masjid. Tunjuk bukti, reset tol. Nak pergi masjid tu kan kena lalu highway, kena lalu tol. Tunjuk bukti. Reset semua. Tapi tetap tak nak percaya. Saya tak percayalah. Sekali abang tipu saya dulu, selamanya saya tak percaya. Tu. Itu kafaru. Maksudnya dia tak percaya. Walaupun bukti didatangkan, dia tak percaya. Sebab dia tahu suami dia kaki kelentong. Begitu. So, innal ladzina kafaru bi ayatillah. Rupanya dekat atas itu tadi semua, Quran, Taurat, Injil, mukjizat, semua itu Allah gelar sebagai ayatillah. Quran, Taurat, Injil, Furqan. Semua itu Allah kumpulkan digelar sebagai ayatillah. So, apa beza kafarah dengan kafir? Kafir ni, dia tak terima sebab dia sudah tutup kebenaran tu. Dia tak nak tengok, dia tak mau tahu. Disuruh baca, tak nak baca. Dia tetap nak tolak. So, sama je maksud kafir asalnya tu menutup. Maksud asal kepada kafir tu menutup. Kata akar dia kafarah. Kafarah ni menutup. So, dia menutup ruang-ruang kebenaran dalam hati. So, kalau kita, sebab itu kita tidak menolak Bible, Injil dan Taurat. Kita tidak menolak. Kita terima. Tapi, Quran itu updated version. Quran itu updated version. So, kenapa perlu kita baca yang versi yang lama sedangkan kita ada versi yang baru? Begitu. So, siapa yang menolak ayat-ayat Allah, siapa yang tolak Injil, dia dapat azab yang syadid. Siapa yang tolak Taurat, dia dapat azab yang syadid. Siapa tolak Quran, dia dapat azab yang syadid. Satu dari 3 agama samawi ni, kalau kita tengok Yahudi, dia hanya terima Taurat, dia tak terima Injil, tak terima Quran. Dia kena 2 kali ganda. Kita tengok Kristian, dia terima Injil, dia terima Taurat, dia ada perjanjian lama, dia ada perjanjian baru. Injil dan Taurat. Dia terima dua-dua, tapi dia tak terima Quran. Dia terima azabun syadid. Dan kita ada Quran, kita kena percaya, terima Injil dan terima Taurat. Siapa yang terlepas? Harap-harapnya kita terlepas daripada azabun syadid. Sebab tu bila orang baca Bible, kita tak boleh kata, ini tipu. Tak. Terima. Cuma Quran ada updated version. Begitu. Kemudian Allah kata, Wallahu azizun zuntiqam. Tadi siapa yang tolak ayat Allah, dia akan dapat lahum azabun syadid. Dia berhak untuk dapat azab yang dahsyat, azab yang keras, azab yang pedih. Dan kemudian Allah kata, Wallahu azizun zuntiqam. Allah berkuasa dan berhak membalas.
Allah tak kata Allah berkuasa dan akan balas. Allah cuma kata dia berkuasa dan dia boleh balas. Ada beza tuan-puan kalau bapa kita sedang pegang rotan. Apa beza dia pegang rotan dan kemudian dia sebat. Pam. Dengan dia kata bapa ada rotan dan bapa boleh pukul. Kan beza besar tu. Satunya sudah pun menghukum. Yang lagi satu dia baru beri amaran. So ayat ini Allah baru beri amaran. Kau tolak ayat Allah, engkau layak dapat azab. Dan Allah kata aku boleh balas kalau aku nak. Aku boleh azab kalau aku nak. Dia seolah-olah seorang bapa masih sedang pegang rotan. Bapa ada rotan ni. Kau jangan tolak ayat ni. Bapa ada rotan. Kalau kau tolak, bapa boleh rotan. Macam tu. Itu bentuk Allah tunjukkan kasih sayang ni. Maksudnya apa? Selagi mana kita hidup. Dan kadang-kadang kita pun tertolak ayat Allah. Yelah, lebih-lebih lagi bila alif 3 tu buat macam tu kan. Siapa Haji Niah apa benda entah nama? Aku pun tak tahulah. Tiba-tiba kahwin. Lepas tu beramai-ramai lah orang maki. Dia maki rapat punya. Tak ada bagi can. Seolah-olah langsung tak bersetuju dengan ayat dibenarkan poligami. Seolah-olah tindakan alif tu salah besar, dosa besar dan menunjukkan dia tak setuju dengan ayat dibolehkan poligami tu. Kan macam kafaru bi ayatillah, menolak ayat Allah. Dia membenci perbuatan manusia sehingga seolah-olah tak bersetuju dengan ayat Tuhan. Itu sama dengan kafaru bi ayatillah. Lahum azabun syadid. Dan sekarang bayangkan seorang bapa kata, bapa ada rotan. So ayat ini sebenarnya memberi rasa insaf pada kita. Manalah tahu sepanjang hidup kita ada yang kita rasa tidak berdamai dengan takdir, maka tiba masanya untuk kita kembali bertaubat. Dan tiba masanya untuk orang-orang yang apa nama, yang israfu, melampau, kembali bertaubat. Kemudian, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. So Allah beritahu tiada satu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tiada satu pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah di langit dan di bumi. Dan contoh Allah tahu segala sesuatu, dia yang merupa paras. Dia yang menentukan rupa manusia dalam rahim. Seperti mana apa yang dimahu. Kaifa yasha'. Anak dalam kandungan, dia punya rupa bentuk muka, siapa yang tentukan? Mak ke bapa? Allah yang tentukan. Sama ada anak tu nanti ikut rupa mak atau ikut rupa bapa, bukan mak bapa tentukan. Allah kata kaifa yasha', seperti mana yang dia nak. Ada juga anak yang lahir, keluar-keluar muka beza, tak sama langsung dengan mak bapa dia. Rupanya sepanjang mengandung, mak dia ngidam. Shah Rukh Khan. Asyik tengok je Bollywood. Mak bapak hidung pesek. Anak keluar hidung mancung. Oh, Kenan Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Dan Allah tutup. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini juga indicates. Ayat ini indicates kalau kita dapat anak, kalau kita dapat sesuatu yang kita tak boleh nak kawal,
Nak berdamai dengan takdir, sebut la ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan lainkan dia. Dialah berkuasa penuh untuk buat semua ini dan dia sangat bijaksana menentukan seperti ini, menentukan takdir ini. Kita tak tahu bayi tu menari-nari ke tak dalam perut. Entah-entah dah tukar 8-7 pasang baju. Cuba tengok filem Bollywood tu, sekali dia menari, 8 pasang baju sempat tukar. Padang sekolah, kan, padang masjid, padang surau, semua dia lalu. Gitu. Jalan tutup sebab dia nak menari. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. So, bila orang enggan ni, bila orang yang jenis tak nak terima dan enggan, boleh jadi dia tak tunjuk pada orang lain. Depan kita, ya Ustaz, baguslah tadabbur ni Ustaz. Tapi jauh di sudut hati, saya tak terima. Boleh je macam tu. Sebab tu ayat ni Allah sebut begitu. Kerana ini nanti akan kritik perbuatan Bani Israel berkaitan dengan kelahiran Nabi Isa. Allah mulakan dulu dengan Quran, dengan dengan Taurat, dengan Injil, sebelum nanti nak masuk cerita tentang Nabi Isa yang mereka tak terima kelahirannya. Ada orang yang dekat depan terima tapi kat belakang tak nak, membenci Nabi Isa. Allah kata la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak tersembunyi suatu pun yang ada di bumi dan di langit. Kalau sesuatu pun tidak tersembunyi, sebenarnya apa yang kita rahsiakan dari Allah? Tak ada. Tak ada. Ada kemungkinan tak jadi fitnah kepada isteri? Kalau sampai jadi fitnah macam tu, cek sajalah DNA. Kan? Walaupun DNA, keputusan DNA tu tak dikira sebagai bukti dalam mahkamah syariah, sekurang-kurangnya boleh melegakan hati. Fitnah ini bila ada orang cabar je. Betul ke mak dia yang melahirkan ni? Mak bapak Jawa, anak dah jadi macam Shah Rukh Khan. Kan? Tapi bila dah kenan tu, dia macam-macam benda boleh berlaku. Ada dulu kawan kepada kawan saya. Adik-beradik dia putih. Dia seorang je yang macam bukan sawo mateng. Dia seorang dia macam gelap-gelap sikit. Adik-beradik dia putih, melepak. Dia seorang lain. So adakah tu jadi fitnah? Tidak, sebab waktu mak dia ngandungkan dia, mak dia betul-betul ngidam kiwi kasut. Bapak polis selalu kiwi kasut, kiwi tengah-tengah ngandung, bang nak rasa sikit. Ini betul-betul punya nak rasa, betul-betul nak rasa. Ngidam. Table ngidam punya. Tak bagi kang merajuk berminggu-minggu. Bagilah sikit, sayang isteri. Dia rasa sikit. Tuk keluar lain warna. Gitu. So, bila Allah sebut tentang yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, dia merupa bentuk kamu dalam rahim. Allah ingatkan kepada Yahudi Bani Israel. Isa itu pun kami rupa bentukkan dalam rahim. Engkau dulu pun kami rupa bentuk dalam rahim. Gitu. Dan ayat-ayat ini turun untuk orang-orang Nasrani yang datang dari Najran. Tu anak bonda pun seorang gelap sikit, suka makan Milo waktu ngandung. Tu kalau makan holik tu lain pula dia punya warna tu. So Allah saja yang boleh memberikan rupa paras dan menentukan bagaimana bentuk tubuh manusia. Sebab tu kita tidak berhak dan tidak layak untuk
meletakkan, membezakan manusia berdasarkan rupa paras. Sebab rupa paras kita Allah yang beri. Kita takkan boleh kata, apa sama muka kau tak siap? Tak, jangan. So, lihatlah bagaimana semua dalil yang diberikan, start daripada ayat pertama, boleh dibandingkan kepada Nabi Isa dan Maryam kerana nak membezakan bahawa Nabi Isa bukan Tuhan, Maryam bukan Tuhan. Gitu. So Allah saja menentukan bagaimana rupa kita, tinggi, rendah, semuanya dalam ketentuan Allah. Sebab tu kalau saya, janganlah sampai kita teringin macam nak jadi orang lain. Tubuh badan kita jangan diukur ikut tubuh badan orang lain. Pinggang dia 18, aku pun nak jadi macam tu lah. Jangan. Kita dah 28 lah. Kita dah level 48 lah. Jangan kita mengarah kalau rupa kita tak cantik. Sebab yang beri rupa paras tu Allah. So, kalau kita tidak suka, kita marah berkaitan rupa kita, sebenarnya kita sedang marah Allah yang telah berikan kita rupa macam tu. Dan adakah kita rasa benda ni biasa? Biasa macam mana? Punya banyak manusia lahir sejak dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, tapi tak seorang pun yang sama sebiji rupa paras dan keadaan mereka. Selalunya kita bandingkan apa dengan, cap jari, takkan pernah sama. Muka mungkin mirip dan seiras, tapi tak. Muka pun tak sama. Selain daripada cap jari, ni bentuk telinga. Bentuk telinga tak sama. Setiap manusia tak sama bentuk telinga. Dan Allah beritahu dalam ayat yang lain, cap jari kita berbeza. Dan semua ni terjadi sebab Allah Aziz dan Allah Hakim. Berkuasa penuh. Dan dia bijak menentukan. Dahsyat tuan-puan. Dahsyat. Tu nenek saya Mat Saleh tapi saya muka Melayu je. Tengok. So, bila Allah kata dialah yang merupa paras, kita sepatutnya berbangga kerana wajah kita, tubuh badan kita, hasil dari Allah Subhanahu Wa Taala. So, setiap kali tengok muka dekat cermin, kan doa kita apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, seperti mana kau sempurnakan ciptaanku, maka sempurnakan jugalah akhlakku. Muka kita Allah yang design. Bukan kita suka, suka authenticity. Autentik. Kita kan suka rare. Satu-satunya untuk kita. Gitu. Muka kita tu rare kot. Muka kita unik. Tubuh badan kita mana sama dengan orang lain? Tak sama. Kita ni dah level rare. Allah yang design. Setiap kali tengok cermin, maka bersyukurlah. Tapi lazimnya manusia bila tengok cermin dia buat apa? Dia bersyukur. Dia bersyukur. Bersyukur tak? Aziz, dia boleh buat apa saja. Dan Hakim, dia tahu apa yang dia buat.
Dia tahu apa yang dia buat. Kemudian kita masuk ayat 7. Ayat 7. Ayat 7 ni Allah sedang perkenalkan kepada kita isi kandungan Quran. Isi kandungan Quran. Kalau rasa malu sebab selalu dibanding-bandingkan dengan adik-beradik yang cantik, siapa yang bandingkan? Mak bapak bandingkan? Cakap balik pada mak bapak. Saya punya muka, kulit saya, Allah yang cipta. Kalau Allah beri saya macam ni, saya tak terima, wow. Betapa tak bersyukurnya saya. Maka kan lebih elok bila dapat muka macam ni, Allah yang cipta, Allah yang reka, berbeza dengan adik-beradik yang lain. Bukankah saya ni unik dan tersendiri? Cantik itu terlalu biasa. Tetapi muka macam saya, tak ada satunya di dunia. Hanya saya satu-satunya. Lain. Lain. Kita rare. Tak pun sebut je dekat telinga orang yang banding-bandingkan tu, sebut slow-slow. Oh, demo tak kena barang. Kan. Demo tak kena barang. Nak ulang skrip, tengok rakaman. Aku dah lupa dah ayat apa aku cakap tadi. Gitu. Tak perlu malu. Ini Allah yang cipta. Kita berbangga. Dengan kita berbangga apa yang Allah cipta, itu juga termasuk dalam kategori kita sedang bertasbih pada Allah. Kita reda dengan takdir dari Tuhan. Reda dengan takdir dari Tuhan. Okey. Ayat 7 ni nak menjelaskan kesamaran. Seperti yang kita lalui waktu pengenalan surah Ali Imran ini, kan dia nak menjelaskan tentang kesamaran. Kesamaran yang ada dalam surah Baqarah dan surah-surah yang lain. Dan antara kesamaran yang ada dalam kitab Injil, so ini updated version, so Allah updated lah maklumat tu. Dalam kitab Injil disebut Nabi Isa ialah anak Allah atau roh Allah. Dan lain lagi bentuk dan lafaz yang berbeza. Dan bila disebut lafaz macam tu, manusia keliru. Manusia keliru. Memang ada perkataan tu. Ruhullah. Kan memang ada perkataan macam tu. So manusia yang baca, dia keliru. Dia keliru. So dalam ayat Quran juga ada ayat-ayat yang samar-samar. Yang boleh menjadikan orang yang macam kita ni, level marhai ni, mudah untuk salah faham. Mudah untuk salah faham. Lalu ayat ini cuba menjelaskan ataupun datang dengan penjelasan supaya lebih clear dan lebih faham. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah yang menurunkan kepadamu kitab beransur-ansur. Dialah yang menurunkan kepadamu kitab beransur-ansur. Anzala turun, anzala kan turun sekaligus. Nazzala turun beransur-ansur. So dialah yang menurunkan kitab kepadamu sekaligus. Kitab dekat sini sama ada kita boleh fahami sebagai kitab, buku ataupun peraturan, undang-undang. So setiap kali kita jumpa perkataan kitab, dia ada maksud undang-undang, peraturan ataupun buku. Jadi bila jumpa perkataan kitab, idea ni ialah tentang peraturan. Tentang hukum. Tentang hukum.
So, huwallazi anzala alaikal kitab. Dialah yang menurunkan kepadamu kitab, ke atasmu kitab. Dan daripada kitab tu ada ayat-ayat muhkamat. Ada ayat-ayat hukum yang jelas. Muhkamat, kata akar dia hakim. Kata akar dia hakama. Hakama ni suatu yang connected. Suatu yang bersambung. Suatu yang bersambung. Macam tali yang diikat. Tu hikam. So daripada kata hakama ini akan lahir perkataan hikmah. Hikmah. Hikmah kita gelar sebagai bijaksana. So bijak ini merujuk kepada orang yang boleh menjelaskan sesuatu yang berbeza dengan baik. Kan macam tengah hari anak ajak basuh kereta. Anak ajak basuh kereta. Kita kata, tengah hari panas nak basuh kereta. Buat apa? Waktu panas dia basuh kereta. Cepat kering. Dia connecting. Antara panas, cepat kering, wajar basuh kereta. So anak yang bijak dia boleh gabungkan tu. Hikmah juga kita boleh sebut logik. Logik. Dan daripada kata akar yang sama tadi, hakama, dilahir perkataan hakim. Hakim. Hakim pula bermaksud memutuskan. 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 So dia ada banyak ada pertelingkahan antara orang bersalah dengan orang yang menuduh. Antara yang menuduh dan yang dituduh. So berlaku pertelingkahan, berlaku menuntut hak. Yang ni dia tuntut yang ni balas balik. So hakimlah yang memutuskan keduanya. Memutuskan. So cara hakim memutuskan berdasarkan logik bukti-bukti yang dibawa depan mata dia. Berdasarkan hikmah yang dibawa depan mata dia. So ayatul muhkamat kita gelar sebagai ayat hukum yang lahir daripada gabungan hikmah. Kalau buat macam ni sepatutnya dihukum macam ni. Kenapa? Sebab ada connection. Begitu. So majoriti ayat dalam Quran, ayat-ayatnya jelas tentang tauhid dan akidah. Dia tak ada ruang-ruang kekeliruan dalam ayat-ayat muhkamat ni. Ayat muhkamat, ayat-ayat hukum. Ia adalah ayat yang mudah faham. Lebih-lebih lagi kalau kita daripada level rakyat marhain, kita mula belajar tafsir, mula belajar ulumul Quran, maka kita akan sentiasa menekankan perkara-perkara tu dan nampak jelas ayat-ayat muhkamat. Dan dia juga ada hukum dan panduan kepada kita. So kalau kita belajar, itu tandanya kita taat. Kalau kita belajar, itu tandanya kita taat. Bayangkan kalau kita tak belajar, macam mana kita nak taat? Gitu. So, contoh, Quran suruh kita membangunkan solat, mendirikan solat. Jelas, mendirikan solat, tapi caranya tak disebut. Maka perinciannya kena belajar daripada Nabi. Dan ayat-ayat muhkamat ini, itu adalah intipati ummul kitab. Intipati kitab.
Dan menariknya tuan-puan, kalau ikut peratus daripada 114 surah, ayat-ayat berkaitan dengan hukum ini, ayat-ayat muhkamat ini merangkumi sekitar 14 ke 20%. Dan Allah gelar dia sebagai Ummul Kitab, intipati kitab. Asal kitab yang tugasnya nak bezakan benar dan salah. Ayat-ayat muhkamat dia tak ada grey area. Dia tak ada jangan-jangan ini kot maksud dia, tak. Dia jelas bezakan antara putih dan hitam. So, sebab tu ayat-ayat muhkamat ni kita kena tahu, kena faham dan kena ikut. Kena tahu, kena faham, kena ikut. Jangan nanti sampai boleh buat lawak tentang ada neraka yang special untuk orang yang masak Maggi. Letak letak tauge. Itu tak faham maksud ayat muhkamat. Sanggup nak mempermain-mainkan. Semua nak buat jadi bahan lawak. Benda tentang perkara gaib yang serius pun dia boleh nak buat lucu dan lawak. Ayat muhkamat hanya sekitar 14 ke 20%. Bakinya mutasyabihat. Bakinya mutasyabihat. Dan mutasyabihat ni banyak. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Kalau muhkamat tadi jelas, ada juga ayat-ayat yang boleh diinterpret dengan pelbagai maksud. Ayat yang kurang jelas. Biasanya kita translate sebagai kurang jelas lah mutasyabihat ni. Sebenarnya mutasyabih ni bermaksud serupa. Kalau muhkamat, satu perkataan, satu maksud. Dah. Dia tak ada maksud lain. Kalau aqimus solah tu aqimus solah lah. Kita tak boleh nak translate kepada benda lain. Tapi ada yang maksud kurang jelas ni bukannya ayat tu tak jelas. Tapi dia mengandungi banyak maksud. Kalau sekadar kita ertikan sebagai satu maksud saja, dia macam tak tepat. Dia kena macam, boleh masuk macam-macam maksud. Dan dia menyentuh perkara yang selain daripada hukum. Yes, dia ikut situasi, ikut keadaan. Dia case by case. Sebab tu, kitab-kitab tafsir banyak kerana ayat-ayat mutasyabihat ni yang boleh mendatangkan pelbagai maksud dan makna. Kalau tentang hukum, dia tak boleh macam tu. Dia kena jelas. Dia tak boleh sama-sama. Kalau sama-sama, susah orang nak ikut. Susah. Dan ayat mutasyabihat ini, pertama dia ada kalanya dia sukar nak difahami. Kalau sekadar baca sepintas lalu, tanpa belajar. Sebab dia banyak maksud-maksud lain yang perlu dijelaskan. Ulama Salafi, mereka sangat berhati-hati dalam nak translate Quran. Sebab mereka hanya translate apa yang mereka dapat dari Nabi. Kerana zaman itu, akhlak, peribadi, muamalah masih terpelihara. So tak perlu nak ditranslate dengan lebih detail. Satu diorang ambil literal je. Diorang suka ambil literal. Maksud literal ini sebab mereka orang Arab dan faham Quran, faham bahasa Arab. Macam kita,
orang Melayu, macam mana kita nak jelaskan kepada orang bukan Melayu tentang ayat buat baik berpada-pada? Macam mana nak jelaskan pada orang yang bukan Melayu, pada orang asing, pada orang Arab tentang buat baik berpada-pada? Kita perlu translate ataupun interpret dengan lebih luas. Bukan hanya guna satu perkataan. Tapi memadai kalau kita cakap sesama kita, buat baik berpada-pada. Kita faham. Tapi nak memahamkan orang tentang berpada-pada tu macam mana, kan, buat jahat jangan sekali. Buatlah 2 kali. Sekali tak cukup jahat. Gitu. Satu bahasa Quran ini, orang-orang dulu, ulama-ulama salaf, mereka orang Arab. Mereka faham bahasa Arab. Kalaupun bukan orang Arab, mereka faham bahasa Arab. Jadi perkataan-perkataan itu mereka sudah biasa tahu maksud dia. Diorang rasa buat apa aku nak translate? Takkan orang zaman tu tak tahu. Tanpa memikirkan bahawa apa yang dia tulis itu akan memberi manfaat kepada orang kemudian hari. Gitu. So dia translate apa yang menjadi isu pada zaman dia. Tapi bila zaman sudah semakin jauh daripada zaman Nabi, kefahaman Quran sudah semakin kurang, maka hadirlah ulama-ulama tafsir yang translate, yang tafsir Quran mengikut kesesuaian zaman. Ibnu Katsir, kan, As-Suyuti, Jalalain, Ibnu Ashur, Hamka. Hamka tu tafsirannya bila? Tahun bila? Kan? 19 berapahan? 40-an, 30-an, dah 30 tahun, 40 tahun. Dia perlu ada penafsiran baru untuk zaman kita ni, zaman IT. Maksud penafsiran baru adalah tentang ayat mutasyabihat ni. Bukan tentang ayat hukum. Kita perkataan berpada. Pada tu pun, berpada, pada. Itu pun kita susah nak translate. Tapi kita faham. Dan antara yang termasuk dalam jenis tafsir mutasyabihat ini ialah ayat yang kita tak faham maksudnya. Contoh, ayat pertama surah ni, Alif, Lam dan Mim. Itu mutasyabihat lah tu. Tak ada penerangan. Tak ada bagi tahu apa maksud. Sama juga macam bila kita jumpa ayat Allah ada tangan. Kan, Allah ada mata dan sebagainya. Itu ayat mutasyabihat yang perlu kepada translation berbeza. Walaupun benda tu samar-samar. Maksud samar-samar, banyak maksud lain. Tetapi ayat mutasyabihat ini masih boleh dijelaskan. So, kadang kalau kita baca sendiri, dia sepintas lalu memang tak faham. Atau takut kalau kita cuba faham sendiri, kita faham dengan cara yang salah, sesat barat. Begitu. Kan? So, kenalah belajar tafsir dan kenalah belajar tadabbur untuk memahaminya. Ada juga ayat Quran yang kita tak perlu hurai. Sebab Nabi sendiri tidak huraikan. Kalau Nabi sendiri tak huraikan, contoh huruf-huruf muqatta'ah tu Nabi tak pernah huraikan. Itu bermaksud kita tak perlu sibuk nak cari makna dia, nak cari maksud dia. Tak buat apa sibuk nak cari maksud, Nabi pun tak sentuh. Kan, tak gitu.
Ringkasnya kalau Nabi tak huraikan, maksudnya kita tak perlu tahu dan tak perlu pening-pening kepala. Ya. Sama juga macam bila ditanya tentang roh. Bila ditanya tentang roh. So, jawapannya kulir roh min amri rabbi. Kulir roh min amri rabbi. Katakan roh itu daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dia tak beri ilmu kecuali sedikit. Itu jawapan panjang kepada tak tahu. Kan bila ditanya, Nabi kata roh itu urusan Tuhan. Kita tak diberikan ilmu tentangnya. Yang kita tahu roh itu adalah urusan Allah. Dah, that's it. Setakat mana yang kita tahu, tak tahu. Allah saja yang tahu secara keseluruhan. Dan Nabi tak pernah pun huraikan. Sedangkan kalau dia perkara yang perlu kita tahu, Nabi bagi tahu. So tentang roh sebenarnya kita tak perlu tahu pun. Tapi dia ada impak dan kesan pada kehidupan kita. Kalaupun kita tahu, kita tak boleh nak buat apa kalau kita tak usaha untuk bersihkan roh tu. Dan banyak je ayat Quran yang menegaskan tentang bagaimana nak bersihkan roh. Tu je. Imam Razi, contohnya, ada 1000 pendapat berbeza tentang roh. Sedangkan perkara yang tidak perlu dihuraikan, perkara tu sebenarnya tak perlu dihuraikan pun. Benda yang patut dihuraikan dan dijelaskan tak pula kita huraikan. Tapi sibuk tentang perkara yang tidak perlu. Itu antara cabaran bila kita belajar dan baca Quran ni. Benda yang tak perlu kita sibuk-sibuk nak hurai, nak detail. Benda yang perlu kita abaikan. Kan Yusuf dengan Zulaikha, apa lagi tentang Ashabul Kahfi, betul ke 300 tahun. Benda tak perlu yang kita sibuk nak huraikan. Tentang Zulkarnain, benda yang perlu kita abaikan. Apa yang disebut dalam Quran tu tak pula kita lihat secara detail dan terperinci. Fa'ammal ladina fi qulubihim zayghun. So akhirnya benda ni berkait balik dengan hati. Orang yang ada dalam hatinya zayghun. Zayghun ni apa? Gelincir. Ada kecondongan kepada syirik dan kesesatan. Orang yang baca Quran bukan semuanya nak cari kebenaran. Orang yang baca Quran ada jenis yang nak cari salah. Kan banyak pengakuan-pengakuan daripada non-Muslim. Mereka dibayar untuk cari kesalahan dalam Quran. Tapi bila dia mula baca Quran, dia tak nampak sebarang kesalahan, melainkan keindahan belaka. Tapi bila yang menyuruh tu hati sudah ada kecondongan kepada syirik dan kesesatan, dia akan cari mana yang salah. Dia akan cari mana yang salah. Kan sebab tu mereka suka-suka petik ayat tentang perang dan bunuh tu. Terjata Quran, agama teroris. Sebab ni ayat ni, bunuh saja orang kafir itu di mana saja mereka berada. Sedangkan ayat itu tidak berdiri sendiri. Malah ayat itu bukan arahan kepada kaum muslimin. Ayat itu adalah arahan Allah kepada malaikat. Itulah bila tak baca Quran, bila tak study dengan betul, bila hati sudah ada kecondongan,
semuanya jadi salah dan sangat mudah untuk kita patahkan hujah kalau kita belajar. Ayat tu arahan Allah kepada malaikat. Bunuh orang kafir tu mana saja kamu jumpa. Bukan kepada orang beriman. Ayat tu tentang perang Badar. Tentang suasana peperangan. Gitu. So kalau hatinya sudah rosak, dia akan mudah mengikut ayat-ayat mutasyabih yang boleh bawa maksud untuk kepentingan hati dan kepentingan diri dia. Hati yang punah akan bawa kepada pemahaman makna ayat Quran yang punah. Benda ni pernah kita sentuh dulu dalam surah Baqarah. Yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Quran itu dengan Quran dia boleh, kalau dah hati kita dah terpesong, dia boleh sesatkan terus orang yang baca Quran. Sebab hati. Wa yahdi bihi kathira. Dan hati yang sejahtera akan dapat hidayah dengan baca Quran. Kan? So patutnya ayat-ayat mutasyabihat itu perlu difahami mengikut ayat muhkamat. Sebab kita dah ada hukum, dah ada ketetapan, ayat mutasyabihat itu komplement mengikuti hukum yang sedia ada tu. Namun mereka yang hatinya telah punah akan takwil ayat-ayat mutasyabih itu mengikut kehendak hati mereka. Kan golongan LGTV tu. LGTV. Mereka juga ambil ayat Quran untuk membenarkan tindakan mereka. Geng-geng huruf. Dia kata kes pada zaman Nabi Lut itu sebab rakyat pada waktu tu, umat pada waktu tu, mereka diazab sebab mereka buat hubungan secara paksa. Tak ada konsensus. Secara paksa. Kalau suka sama suka, tak, it's okay. Dia tafsir macam tu. Dia kata Allah tak pernah pun melaknat perbuatan tu. Yang dilaknat ialah secara paksa tu. Secara paksa. Tapi dia tidak menjawab kenapa isteri Nabi Lut masuk neraka. Isteri Nabi Lut paksa orang lain buat sex intercourse. Kan? So, celah mana pun mereka lihat dan takwil ayat-ayat mutasyabih ikut kehendak mereka, kita akan pasti boleh menjawabnya kerana kita letak anchor ayat muhkamat sebagai penanda aras. Tak boleh lebih daripada melangkaui benda ni. Gitu. Sebab bila dia takwil dengan cara yang salah, mereka cuba untuk bawa fahaman yang tak betul dan tidak sesuai. Dan di atas Allah dah ingatkan, siapa yang kafaru bi ayatillah lahum azabun syadid. Mereka ada azab yang syadid. So ini adalah bentuk-bentuk mereka yang kafaru tak mau terima. Kafaru tak mau terima. Kenapa dia tak nak terima? Sebab ada kepentingan peribadi. Dan bila ada hati macam tu, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Maka hatinya akan mengikut apa yang samar-samar. Ibtigha'al fitnah. Untuk mencari fitnah. Untuk puaskan nafsu. Untuk puaskan kepentingan diri. Wa ibtigha'a ta'wili. Dan dia cuba cari takwil. Apa maksud lain ni? Ini boleh diartikan macam ni.
Wabtigha ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Illallahu warrasikhuna fil ilmi. Ada dua cara berhenti pada ayat ini. Cara yang pertama boleh berhenti di sini. Cara kedua boleh berhenti di sini. Okey? Cara pertama kita boleh baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Atau wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Tiada yang mengetahui takwil ayat tersebut kecuali Allah. Itu maksud pertama. Atau tiada yang mengetahui takwil ayat tersebut kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mantap. Orang-orang yang teguh serta mendalam ilmunya dalam pengetahuan agama. Gitu. So bila ada dua tempat berhenti, maka kita juga perlu berhenti sebab dah 9.36. Besok kita sambung lagi sampai berhenti. Okay? So barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada hal ke? Nak buka salam tak? Ke? Hari ni saya nak pergi Shah Alam, bawa anak-anak. Orang rumah nak me time kat rumah. InsyaAllah. Saya kena ada kat Shah Alam sebelum jam 2 sebab nak pergi seminar. Baik. Faham. Kita sambung besok Ustaz kuliah maghrib insyaAllah. Boleh. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan jazak. Ustaz, Masya Allah, saya rasa banyak yang kita dapat hari ni yang menambahkan pengetahuan kita, yang kita boleh ambil ibrah, kataan-kataan mutasyabihat, muhkamat tadi, muhkamat betul Ustaz? Muhkamat, jelas dan tidak jelas. Banyak lagi ni kena hurai ni insyaAllah. Mungkin ada nanti jemaah kita yang nak bertanya keliru. Nanti insyaAllah mungkin kita sambung besok insyaAllah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita. Terima kasih kepada tim Kemenul Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Saya buat sikit Iban, Ustaz. Kuliah akhir kita, kuliah maghrib hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa, pensyarah UiTM pada pukul 8 malam hari ini dengan terjemah Al-Minahu As-Saniyah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Kemenul Iman. Dengan ini saya mewakili Kemenul Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Berjumpa nanti esok insyaAllah dengan izin Allah. Saya tutup dengan Ustaz silakan tutup dengan tasbih kafarah dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.